dan Dona. Terima kasih dan pada malam ini sungguh meriah sekali sambutan Hari Raya, sambutan kita semua. Dan saya tak sangka Papa Berry boleh menyanyi dan lagu suaranya cukup merdu sekali. Tahniah, tahniah. Jadi alhamdulillah, yang pertama sekali saya nak jawab soalan Papa Berry ya, macam mana saya boleh membagi masa. Sebenarnya setiap orang, Allah Subhanahu Wa Taala itu Maha Adil dan setiap orang dia bagi 24 jam. Tak ada satu pun yang lebih walaupun 1 minit, semua orang 24 jam. Tetapi yang penting sekali adalah setiap orang mesti ada matlamat dia, aim dia. Kalau ada matlamat, 10 kerja boleh kita siapkan. Kalau tak ada matlamat, 1 kerja pun tak boleh siap. Jadi itulah yang saya amalkan adalah matlamat kita. Alhamdulillah pada hari ini ataupun pada pagi ini, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya. Hari ini adalah hari ke-16 kita menyambut Hari Raya. Dulu kalau bukan sebab PKP kita menyambut Hari Raya sebulan. Ini baru setengah bulan, 16 hari baru kita berhari raya. Jadi tidak kurang meriahnya lah sambutan Hari Raya pada hari ini, tidak kurang meriahnya, alhamdulillah. Dan pada malam ini pun kita masih meriah. Dan seperti yang kita dengar perkongsian daripada Ustaz tadi, tentang sambutan Ramadan itu sendiri, alhamdulillah cukup bagus. Saya cukup seronok mendengar perkongsian itu. Dan saya nak tambah sikit saja lagi. Kita menyambut Hari Raya kerana kita mengucap syukur kepada Allah SWT. Kerana apa? Kerana Allah SWT beritahu kalau dalam satu ayat yang maksudnya sekiranya kamu bersyukur kepada nikmat aku akan tambahkan lagi. Tetapi sekiranya kita kufur, Allah sesungguhnya azab Allah itu adalah amat pedih. Itu adalah terjemahan daripada Al-Quran. Jadi kita kena syukur dengan apa yang Allah SWT bagi kepada kita, dan tanda kita bersyukur adalah kita berkongsi bukan sahaja wang ringgit kita tetapi perkongsian ilmu. Itulah sebabnya walaupun saya sibuk dan walaupun saya tengok seboleh-bolehnya apabila saya diberi peluang, saya nak berkongsi juga dengan semua orang, terutamanya kita punya rakan-rakan, adik-beradik kita di dalam Forever. Kerana perkongsian inilah yang dengan perkongsian ilmu yang kita ada sedikit ni, Allah akan tambah lagi pemahaman kita. Jadi pada malam ini saya ingin berkongsi yang keduanya tentang apa yang kita hadapi pada hari ini. Dan pada hari ini kerajaan juga telah mengumumkan bahawa mulai 1 Jun hingga 14 Jun akan ada total lockdown. Maksudnya kita seperti keseluruhan lah, kita semua aktiviti tak dapat dilaksanakan kecuali aktiviti yang essential. Ada beberapa lah, termasuklah aktiviti klinik. Jadi cumanya saya nak ingatkan pada kita, jadi masalah COVID-19 adalah real, ya, real. Jadi bukan saja main-main, dan bilangan kes saban hari meningkat. Contohnya pada hari ini saja kita dapati kes berapa? 8,290. 8,290 ini adalah bilangan kes yang paling tinggi sekali pernah kita hadapi, dan mungkin kita juga akan menghadapi macam India, dan kita telah melintasi India sebenarnya. Jadi dan untuk di Kelantan saja pun pada hari ini bilangan terbanyak iaitu 851 kes pada hari ini. Selangor lagi banyaklah, iaitu 2,052 pada hari ini. Jadi dengan bilangan sebegitu, jadi macam mana kita nak hadapi? Jadi kita punya, kalau di klinik saya ni, saya bagi tahu kepada staf saya, kita jumpa orang ni, kita anggap dia ni mesti positif yang kita jumpa. Jadi apabila semua yang kita jumpa tu positif, jadi kita kena haruskan jaga diri kita ni supaya kita tak terkena pada kita. Dan saya harap, dan saya tak nak dengar kalau rakan-rakan kita dalam Forever ni terkena dengan COVID-19. Kerana apa? Kerana kita ada semua protection yang kita ada. Jadi sebolehnya tak nak dengar lah, ada rakan-rakan kita dah ataupun
bukan saja terkena kita tak dengar, dan kita tak nak dengar juga rakan-rakan kita dalam Forever ni atau FBOs ni ada yang terkena dan teruk sekali sehingga kena dirawat di ICU. Kita tak nak dengar macam tu. Dan ini sebenarnya boleh dielak. Macam mana kita nak elak? Seperti yang kita tahu bahawa protection yang pertama sekali ialah yang kita gunakan pada hari ini. Jadi saya telah menjadi amalan di klinik saya, semua staf saya wajibkan. Saya wajibkan. Sebab apa? Sebab di klinik ni kita berjumpa dengan semua jenis orang. Orang yang datang macam tempat saya ni dekat dengan, boleh dikatakan lebih kurang 1 kilometer sahaja di Pondok Pasir Tumbuh ni adalah telah PKPD. Maknanya keseluruhan area ni adalah kena COVID dan mereka kena kuarantin. Dan mereka ni datang. Dan kadang-kadang kita terkejut. Selepas sehari, 2 hari dia datang, dia akan telefon. Mak saya yang datang klinik semalam telah positif lah. You bayangkan macam mana kita apabila dengar berita macam tu. Dan tu sebabnya saya bagi tahu staf-staf saya, kita kena anggap semua yang datang tu adalah positif. Jadi cumanya kita tak sanggup nak tutup klinik, kita tak sanggup kalau dia demam, kita tak sanggup nak supaya dia tak datang klinik, pergi tempat lain. Kalau dia pergi tempat lain, apa akan jadi kan? Jadi saya bagi tahu staf saya, kita terpaksa rawat juga. Jadi macam mana kita nak menghadapi keadaan macam tu supaya kita rawat tetapi kita tak kena. Jadi yang pertama sekali adalah amalan yang kita buat itu adalah kena mengambil aloe vera gel. AVG ni adalah wajib. Dan seperti yang saya selalu sebutlah, dan dia perlu dalam jumlah yang banyak. Jadi seboleh-bolehnya kalau saya memang amalkan 1 botol 1 hari. Jadi kalau kita rasa kita tak mampu ataupun nak kurangkan sikit, paling kurangnya 1 botol tu 2 hari. Memang kita perlukan itu sebagai protection. Dan yang keduanya aloe vera gel. Yang keduanya adalah RTC, kena ambil. Dan yang ketiganya adalah madu. Madu ni wajib. Dan semua pesakit-pesakit saya, tak kira lah dia kencing manis ke, dia buah pinggang ke, semua saya bagi madu. Kerana itu protection. Kenapa saya selalu sebutkan, terutama mungkin Papa Barry ingat kalau saya bagi ceramah tentang bekam, kita ada satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah mengatakan penyembuhan itu di dalam 3 perkara. Yang pertama ialah dengan seteguk madu, maknanya minum madu. Yang kedua dengan berbekam, dan yang ketiga dengan bersih panas. Tapi baginda melarang penggunaan bersih panas. Jadi maksudnya untuk sembuh penyakit ni, apa jenis penyakit sekalipun, madu tak boleh tinggal. Jadi semua kawan-kawan saya yang kena kencing manis ke, doktor-doktor VVIP yang kena kencing manis pun saya bagi madu. Kadang-kadang dia orang terkejut. Biar betul Prof. Aziz, doktor. Takkan orang kencing manis nak bagi madu? Kata memang betul. Kalau minum madu ni yang saya bagi ni, kalau madu lain saya tak jamin lah. Kalau madu Forever yang saya bagi ni, kalau darah naik, tak payah bayar, saya akan bagi balik free saja. Kalau naik, saya jamin tak naik. Jadi memang bila dia ambil tu memang, bila dia datang hari kedua, hari ketiga, dia kata memang betul lah minum madu ni kencing manis tak naik, bahkan dia boleh kawal pula. Jadi yang ketiga madu, yang pertama sekali adalah aloe vera gel, AVG, kemudian RTC, minum madu, kemudian propolis dan royal jelly. Itu adalah wajib. Di musim COVID-19 kita menghadapi wabak. Dan sebenarnya wabak yang ada pada hari ini bukan benda baru, ya, bukan benda baru. Pada tahun 1918, maknanya 4 tahun selepas Perang Dunia Pertama. Bila Perang Dunia Pertama? Siapa ingat tak? Papa Barry ingat tak Perang Dunia Pertama bila? 1914 sampai 1918. Ya. Jadi maksudnya 4 tahun saja selepas Perang Dunia Pertama berlaku wabak, dia panggil Spanish flu. Spanish flu ni wabak macam COVID-19 dan kena ada lockdown, orang pakai mask, tak boleh pergi ke mana. Dan dia diambil masa 3 tahun untuk recover. Ramai kena, seluruh dunia kena. Amerika kena, Europe kena, dan dia orang buat lockdown sama dengan kita.
kita hari pada ini. Jadi bukan benda baru. Dan dia ambil masa berapa lama? 3 tahun untuk recover. Jadi kita ni baru tahun kedua tahu untuk COVID. Jadi maknanya kita kena mentally, di segi mental, kita nak buat bisnes, kita kena ingat bahawa COVID-19 ni tak akan hilang dalam masa sekejap. Mungkin dalam masa 2023 ni barulah mula nak recover. Jadi kita kena mentally, kita kena prepare, benda ni akan ada bersama-sama dengan kita dan kita kena perkemaskan kita punya strategi macam mana nak jual online, dan dari segi fizikal memang untuk 2 tahun ni memang tak ada. Jadi kita kena bersedia dan kita kena bersedia untuk menjaga diri kita supaya kita tak kena. Sebab apa? Bila kena COVID ni, wah ini satu malapetaka lah kena kira. Sebabnya COVID ni dia bila dia kena, kuman dia ni, virus ni bila dia kena, dia maka akan pegang betul-betul. Sebab apa? Dia serang-serang terus pergi pada paru-paru. Bukan main-main lah, bukan. Dan sekarang ni dia dengan varian yang baru daripada India, varian baru ni dia tak ada simptom, tak ada tanda-tanda. Kalau yang dulu adalah selsema, demam, batuk, sakit sendi, sakit urat. Sekarang ni tak ada. Tahu-tahu dia jatuh, pingsan. Jadi kita seboleh-boleh nak itu. Jadi itu yang pertama. Protection yang pertama adalah protection diri kita. Kena amal makan aloe vera gel, arctic sea, bee pollen, propolis dan juga madu. Ini tak boleh lari. Dan begitu juga dengan orang yang terdekat dengan kita. Terdekat dengan kita pun, itu sebabnya pada satu kita dulu kita tak ada madu, saya rasa down sikit lah. Tetapi alhamdulillah sekarang ni dah ada. Dan pada masa tu saya cari juga madu daripada mana? Daripada downline, upline, daripada yang lain semua saya cari. Jadi itulah protection. Yang protection yang kedua adalah protection dari segi fizikal. Jadi kalau kita nak keluar, yang pertama sekali, kalau kita tak ada benda yang begitu penting, jangan keluar. Kalau nak keluar mesti pakai mask. Dan mask pun jangan pakai mask yang kita buat daripada kain. Ni dia tak protect apa-apa. Dia tak protect orang daripada kalau kita ada, dan dia tak protect kita. Jadi mask yang mask ataupun mask yang dipakai ni kenalah mask yang paling kurangnya mask triple, kalau tak pun N95. Jadi kalau tak berjumpa dengan pesakit, cukup dengan triple mask, dia panggil mask yang biasa tu. Itu cukup. Jadi mask yang kita buat daripada kain, dia tidak protect sebenarnya. Walaupun nampak cantik tetapi dia tidak protect. Yang pentingnya kita ada protection. Ya. Yang kedua dari segi protection diri kita, kena pakai mask. Dan yang ketiga, yang keempatnya adalah kita apabila berjumpa dengan kawan, walaupun baik macam mana sekalipun, kita tak usahlah kita berpeluk-peluk, shake hand dan sebagainya. Sebab kita tak tahu siapa yang kita jumpa. Mungkin sebelum ni kita jumpa dia tak kena, tiba-tiba dia berjumpa dengan ataupun saudara mara dia terkena COVID, akhirnya dia kena. Dan kita bila yang kita rapat dengan dia, kita setia kata. Jadi untuk masa sekarang, untuk masa setahun dua ni, tak payahlah kita pergi dekat, shake hand, peluk-peluk dan sebagainya baru kita jumpa, walaupun kita tak berjumpa dah lama. Jadi dengan protection macam tu, saya harap kita semua akan tak terkena dan kita minta jauh lah benda itu daripada berlaku. Dan yang kelimanya ialah apa yang kita kena ada sekarang ni kerajaan menggalakkan mendaftar untuk mendapatkan vaksin. Vaksin ini adalah lagi satu ikhtiar daripada kerajaan. Walaupun kita dengar maklumat-maklumat daripada internet, daripada WhatsApp, maklumat yang negatif tentang vaksin, ada yang meninggal, ada yang dikaitkan dengan vaksin, macam-macam cerita kan. Tetapi cerita-cerita begitu ada betul, ada buruk dia. Tetapi paling kurangnya kita ambil vaksin ini sebagai protection. Dan setakat ini kalau kita sendiri FBOs dan juga orang yang mengamalkan pengambilan bahan-bahan yang boleh meningkat imuniti seperti yang saya kata aloe vera gel, arctic sea, bee pollen, propolis dan juga madu, dia dengan sendirinya dia imuniti dia tinggi, dan bila imuniti tinggi, risiko untuk berlaku benda yang tak baik itu adalah minima dan kita sama-sama lah bila kita
due untuk ambil vaksin, kita pergi ambil vaksin dan kita doa pada Allah SWT supaya kita dijauhkan daripada benda-benda yang tidak baik. Ya, itulah yang paling penting sekali. Dan juga protection yang keenam, apa yang kita nak, selain daripada ikhtiar yang kita buat, kita dah ambil semua bahan-bahan yang kita makan, itu sebagai protection fizikal. Kita makan semua sekali dan kita pakai mask, kita social distancing, maknanya kita jauh, kita tak berpeluk-peluk dengan orang yang kita jumpa, kita tak shake hand. Itu dari segi fizikal. Fizikal memang kena buat. Dan dari segi spiritual pun kita kena ada juga. Kita sebagai orang Islam, orang Islam, Allah SWT melalui Rasulullah SAW mengajar pada kita untuk membaca doa. Membaca doa sebagai protection. Ada dua yang kita boleh amalkan, iaitu apa? Iaitu yang pertama sekali, kita kena baca selepas solat subuh dan juga solat maghrib. Kita baca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini adalah, kalau tuan-tuan tak puan-puan nak tahu, tengok di dalam maksurat. Doa dalam maksurat tu ada sebut di situ, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu satu, baca 3 kali. Kemudian baca lagi satu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Itu pun baca 3 kali. Selepas 3 kali selepas subuh, 3 kali selepas maghrib. Jadi inilah semua ikhtiar yang kita boleh lakukan. Jadi apabila kita lakukan ini, jadi dan insya-Allah kita ada protection yang baik yang Allah berikan pada kita dan juga dengan pengetahuan. Jadi, dan benda ini juga kita kena sebar ataupun kita kena kongsikan dengan orang lain. Jadi kalau orang lain pun amalkan macam ni, insya-Allah kita akan dapat protection. Jadi saya rasa saya minta maaf kalau saya mengambil masa yang agak panjang, tetapi itulah yang sesuatu perkongsian daripada saya. Semoga ianya memberi manfaat pada kita, dan saya sekali lagi rasa kita tak nak dengar lah rakan-rakan kita kena COVID-19 dan juga yang teruk lagi sampai masuk ICU. Kita tak nak dengar benda itu. Dan insya-Allah kalau kita amal apa yang saya cakapkan itu, kita dapat protection. Sebab apa? Sebab itulah yang saya praktis pada hari ini. Sejak daripada PKP yang pertama dahulu setahun lepas, hari raya pada tahun lepas sampai sekarang, itulah yang saya amalkan dan itulah yang semua kaki tangan saya amalkan di klinik. Jadi kita buka klinik macam biasa, dan pada PKP pertama dan kedua tu, klinik saya lah satu-satunya klinik yang tak pernah tutup tau. Maknanya klinik orang lain dia tutup kat luar, ada dengan plastik, tak bagi masuk. Kalau demam tak bagi masuk. Dan alhamdulillah saya punya klinik kita buka, relax saja, dan setiap orang saya bagi peluang lah. Kerana kesian kat dia orang datang daripada jauh-jauh, kadang dia orang telefon. Saya ni daripada KL ni nak datang jumpa Prof ni sebab kaki doktor sana nak potong. Jadi kita rasa macam tak sampai hati nak tolak kalau datang jauh. Ataupun datang, saya ni daripada Johor ni nak datang sebab buah pinggang, doktor dah suruh cuci. Macam mana nak buat? Jadi kita tak sanggup nak halang mereka daripada datang. Saya kata datanglah, insya-Allah kita boleh rawat. Jadi itulah yang menjadi amalan, dan alhamdulillah sehingga hari ini kita selamatlah. Jadi itulah yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan. Semoga yang dia memberi manfaat, dan saya doakan, dan tuan-tuan juga doakan untuk saya supaya bukan sahaja dapat CBM, tetapi matlamat kita adalah JLT seperti JLT Datuk Desmond, JLT Juraidah, dan juga JLT satu seorang lagi, Yuslida. Macam mana boleh ikut nama yang begitu popular. Okey, terima kasih sekali lagi, dan saya doakan semua anda berjaya mencapai matlamat yang dituju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi